Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Nur Haslida binti Tahir, Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan, yang dihormati Encik Khairuddin bin Nozari, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan, yang dihormati Puan Fazlina binti Muhammad Yaakob, Ketua Jabatan Matematik, Encik Muhammad Zamanuri bin Muhammad Suhaimi, Ketua Jabatan Sains, Encik Zahari bin Makdiran, Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar, Encik Hasnul Hadi bin Haji Syariman, Ketua Jabatan Sastra Iktisas dan Sains Sosial, para pembentang, penyelidik dan seterusnya pensyarah-pensyarah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan keizinan dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam Konvensyen Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kolej Matrikulasi Kelantan tahun 2021. Bagi memanjatkan kesyukuran dan memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, majlis dengan hormatnya menjemput Encik Azlan bin Abdul Latif untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahu ya Karimu ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Konvensyen Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kolej Matrikulasi Kelantan 2021 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dan segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang boleh lalaikan kami dan berbuat baik kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Azlan di atas bacaan doa itu tadi. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Konvensyen Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kolej Matrikulasi Kelantan tahun 2021 dimulakan dengan mempersilakan Puan Nur Haslida binti Tahir, Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan konvensyen pada hari ini. Dengan sukacitanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Encik Khairuddin bin Nozari, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan, Puan Fazlina binti Muhammad Yaakob, Ketua Jabatan Matematik, Encik Zahari bin Makdiran, Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar, Encik Hasnul Hadi bin Haji Syariman, Ketua Jabatan Sastra Iktisas dan Sains Sosial, Encik Muhammad Zamanuri bin Muhammad Suhaimi, Ketua Jabatan Sains, panel penilai, barisan moderator, seterusnya para pembentang dan peserta konvensyen, tuan-puan yang saya kasih sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnia dan izinnya, maka kita dapat bersama-sama
berada dalam Konvensyen Pendidikan peringkat Kolej Matrikulasi Kelantan tahun 2021. Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada tuan-puan di mana inisiatif tuan puan laksanakan dalam keadaan situasi pandemik yang masih orang kata agak tinggi tuan puan semua mengambil inisiatif untuk meneruskan Konvensyen pendidikan di Kolej Matrikulasi Kelantan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Elmi dan pasukannya serta tuan-puan sekalian kerana begitu bersemangat dalam melaksanakan Konvensyen pendidikan peringkat kolej. Sebanyak 20 kertas pendidikan R&D dipilih daripada 59 penyertaan oleh 4 jabatan. Pemilihan kertas kajian adalah untuk menyertai Konvensyen Pendidikan PLC, KIK dan Inovasi Pendidikan di bawah anjuran program matrikulasi yang mana akan menjadi penganjur bersama adalah Kolej Matrikulasi Selangor. Program ini akan diadakan di Kolej Matrikulasi Selangor pada 12 hingga 14 Oktober 2021. Setiap kolej perlu menghantar 20 kertas R&D, 10 PLC, 10 inovasi PDP dan 10 KIK bukan PDP. Kaedah penilaian dan pemilihan adalah berdasarkan rubrik pemarkahan. Pemilihan kertas pula dipilih berdasarkan kedudukan atau ranking markah tertinggi dan taburan mengikut unit dan jabatan. Tahniah kepada semua pesyarah Kolej Matrikulasi Kelantan kerana telah menjalankan kajian dan menghasilkan penulisan yang sangat baik serta menjalankan konvensyen ini. Kertas kajian yang tidak terpilih untuk konvensyen di peringkat bahagian matrikulasi bukan bermakna kajian tuan-puan kurang baik, tetapi saya melihat faktor persaingan yang betul sengit antara unit dan jabatan. Pesyarah digalakkan untuk meneruskan aktiviti PLC, R&D dan KIK pada masa akan datang dan melibatkan diri dalam penulisan jurnal-jurnal yang berimpak tinggi dengan lebih proaktif. Saya juga menyarankan pada masa akan datang pihak pengurusan untuk sama-sama kita melaksanakan PLC, KIK dan inovasi. Sebenarnya dalam proses kita di institusi pendidikan pelaksanaan PLC, KIK, inovasi ni amat penting. Kalau dari aspek dari sudut pesyarah adalah untuk meningkatkan profesional mereka sebagai pesyarah, pedagogi, sebab saya percaya pesyarah yang berkualiti pastinya akan menghasilkan pelajar yang berkualiti. Begitu juga dengan pengurusan. Kita sebagai pemimpin, kita juga perlu meningkatkan profesionalisme kita sebagai pemimpin. Dan saya percaya pesyarah-pesyarah di Kolej Matrikulasi Kelantan dan juga pasukan pengurusan Kolej Matrikulasi semuanya berhebat. Sebab seperti mana saya maklumkan sebelum ini, setiap daripada kita ni ada kekuatan, ada niche masing-masing. Sekiranya kita sama-sama berganding bahu, penyatuan hati berlaku, dan saya percaya satu masa nanti Kolej Matrikulasi Kelantan adalah akan menjadi kolej yang terbaik seluruh Malaysia. Dan kalau tuan-puan ingat semester lepas satu sesi 2021 kita telah membuktikan bahawa kita boleh berdaya saing dengan kolej-kolej yang lama. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua terlibat dalam Konvensyen Pendidikan peringkat Kolej Matrikulasi Kelantan
secara langsung ataupun tidak langsung. Dan saya juga mengharapkan apa yang kita usahakan ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT, insya-Allah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Konvensyen Penyelidikan Pendidikan peringkat Kolej Matrikulasi Kelantan tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita akan mulakan dengan sesi 1 pembentangan kertas penyelidikan dengan pembentang pertama iaitu Puan Nur Haslida binti Tahir, Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan, mewakili unit pengurusan dan kepimpinan dengan tajuk kajian Kepimpinan Organisasi Pembelajaran dalam Dunia Digital di Kolej Matrikulasi Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Encik Khairuddin bin Nazari, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan, Puan Fazlina binti Muhammad Yaakob, Ketua Jabatan Matematik, Encik Zahari bin Makdiran, Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar, Encik Hasnul Hadi bin Haji Sariman, Ketua Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial, Encik Muhammad Zamanuri bin Muhammad Suhaimi, Ketua Jabatan Sains, panel penilai, barisan moderator, seterusnya para pembentang serta peserta konvensyen, tuan-puan yang dihormati sekalian. Saya Nur Haslida binti Tahir, Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan, akan membentangkan kertas kajian kami yang bertajuk Kepimpinan Organisasi Pembelajaran Digital di Kolej Matrikulasi Kelantan. Penulis bersama dalam kajian ini ialah Dr. Elmi Sharlina binti Mat Suhaimi. Rajah dalam slide menunjukkan kerangka konseptual bagi kajian kami. Faktor demografi yang dikaji dalam kajian ini ialah umur, pengalaman mengajar dan tahap pendidikan. Amalan kepimpinan lestari yang diperlukan bagi merealisasikan sebuah institusi yang berkesan adalah dengan menggalakkan pembelajaran berterusan, mewujudkan pemimpin pelapis, budaya perkongsian pembelajaran dalam kalangan pensyarah, serta menggunakan sumber manusia dan bahan secara berkesan. Ciri-ciri institusi pembelajaran berkesan dalam kepimpinan lestari adalah kepimpinan profesional, perkongsian visi dan matlamat, kewujudan budaya pembelajaran, pengajaran bermatlamat, jangkaan yang tinggi terhadap pelajar, pengukuhan yang positif, pemantauan terhadap perkembangan, hak dan tanggungjawab pelajar, pemufakatan dalam institusi dan organisasi pembelajaran. Amalan kepimpinan yang diperlukan dalam organisasi pembelajaran pula ialah menyediakan ruang dan peluang untuk pembelajaran, menjadi model pembelajaran, menggalakkan inovasi, memberikan penghargaan dan pengiktirafan serta membangunkan potensi warga kolej.
Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap amalan kepimpinan organisasi pembelajaran yang diamalkan di Kolej Matrikulasi Kelantan menggunakan soal sidik tahap amalan organisasi pembelajaran yang diubah suai sedikit daripada kajian Rosnah dan rakan-rakan tahun 2014. Kajian ini adalah kajian kuantitatif menggunakan soal sidik 45 item yang diedarkan melalui Google Form. Populasi kajian adalah semua pensyarah Kolej Matrikulasi Kelantan menggunakan kaedah persampalan rawak mudah. Data yang diperolehi dianalisis secara frekuensi dan deskriptif. Skor min diinterpretasi untuk mengetahui tahap amalan organisasi pembelajaran digital di Kolej Matrikulasi Kelantan. Soal selidik ini terdiri daripada demografi dan 5 elemen organisasi pembelajaran digital menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Ujian kebolehpercayaan dianalisis semasa kajian rintis instrumen kajian. Dapatan kajian menunjukkan seramai 133 orang responden telah menjawab soal selidik ini. Skor min bagi elemen 1 menyediakan ruang dan peluang untuk pembelajaran pensyarah ialah 4.31 dan berada pada tahap sangat tinggi. Elemen kedua menjadi model pembelajaran min 4.19 dan pada tahap tinggi. Elemen ketiga menggalakkan inovasi min 4.44 dan berada pada tahap sangat tinggi. Elemen 4 memberikan penghargaan dan pengiktirafan min 4.38 dan berada pada tahap sangat tinggi. Dan elemen yang kelima membangunkan potensi warga kolej min 4.25 dan berada pada tahap tinggi. Secara keseluruhan, purata skor min berada pada tahap tinggi iaitu 4.25. Kesimpulannya, amalan kepimpinan pembelajaran adalah penting bagi meningkatkan diri dan profesionalisme pensyarah. Strategi ini penting bagi menjamin pencapaian pelajar dan keberkesanan organisasi pembelajaran secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, mewakili unit pengurusan dan kepimpinan, pembentang Dr. Azrai bin Othman dengan tajuk kajian kepimpinan adaptif di kalangan pengurusan Kolej Matrikulasi Kelantan terhadap amalan pengajaran dan pembelajaran norma baru, satu perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk kajian kami adalah untuk kepimpinan adaptif di kalangan pengurusan Kolej Matrikulasi Kelantan terhadap amalan pembelajaran dan pembelajaran norma baru, satu perspektif. Okey, jadi dalam kajian kami kita punya fokus adalah nak tengok ada tak amalan kepimpinan adaptif lah di kalangan pengurusan dari segi perspektif pensyarah lah. Dan kepimpinan adaptif ni sebenarnya ditarifkan sebagai penerapan amalan oleh pihak pengurusan untuk menggerakkan sekumpulan individu untuk menangani cabaran yang sukar dan akhirnya memacu organisasi untuk terus maju. Maknanya kepimpinan adaptif ni lebih kepada bekerja secara kolektif lah, di kalangan pengurusan dan juga subordinate ataupun pegawai bawahan ataupun individu. Okey, dan dalam kajian ini objektif dia adalah untuk mengenal pasti tahap amalan kepimpinan adaptif pengurusan KMKT mengikut persepsi pensyarah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenal pasti hubungan
Sebab dalam instrumen yang kami guna ni ada 5 dimensi, kami nak tengok 3 dimensi lah, okay? Ataupun 3 komponen, iaitu yang kedua, jadi kedua itu mengenal pasti hubungan kawalan tekanan dan kembalikan tugas kepada pesyarah dengan kenal pasti cabaran adaptif lah, okay? Dan metodologinya, kajian ini dilakukan secara tinjauan ke atas 53 responden pesyarah KMKT yang dipilih secara rawak, dan instrumen yang digunakan adalah adaptasi daripada Adaptive Leadership Questionnaire by Peter Guy 2016 lah, okay? Dan daripada kajian yang dijalankan, iaitu dapatan menjawablah kepada objektif kajian. Dapatan pertama didapati berlakulah amalan kepimpinan adaptif di kalangan perusahaan KMKT mengikut persepsi syarah lah. Jadi kalau tengok min pun 7.2, 7 daripada 10, maknanya lebih daripada 70% lah responden bersetuju lah berlaku amalan kepimpinan adaptif di kalangan perusahaan KMKT. Dan juga terdapat perbezaan yang signifikan di antara dimensi yang dikawal lah, dimensi yang diukur lah, kawalan tekanan dan juga kembalikan tugas kepada pesyarah dengan kenal pasti cabaran adaptif. Okay, itu sahaja daripada kami. Okay, saya Azrael bin Osman, Ketua Unit Kimia Farhana Umanan, Tuan Timbalan Pengarah KMKT, Cik Caroline Nozari, dan juga Ketua Jabatan Sains lah, Cik Muhammad Zaman Nuri. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, kita akan teruskan dengan pembentangan berikutnya, iaitu kaedah SLOP dalam memperkasakan pembelajaran dalam talian terhadap penghasilan projek akhir subjek WK002 pelajar KMKT oleh pembentang Puan Nur Haslina Fairuz binti Fauzi dari unit Core Curriculum. Assalamualaikum dan sejahtera. Saya daripada unit Curriculum akan membentangkan kaedah SLP dalam memperkasakan pembelajaran dalam talian terhadap penghasilan projek akhir subjek WK002 pelajar KMKT. Refleksi PDP yang lalu. Projek akhir pada semester 1 sesi 200 adalah projek akhir secara bersumuka yang bawa pemberatan markah 100% bagi penilaian berterusan. Tetapi bagi semester 1, pelajar tiba-tiba mengalami pertukaran akibat pandemik COVID-19. Mereka terpaksa ubah daripada bersemuka kepada projek akhir di atas ketalian. So, pelajar mula mengajukan soalan kepada pesyarah, bagaimana hendak melakukan projek akhir ini? Dalam bentuk apa? Apakah bentuk aktiviti yang perlu dilakukan? Dan bagaimana ia dinilai? Hasil daripada semester 1, kami mendapati kesemua 7 kelas semester 1 menghasilkan projek akhir bentuk peraplikasian video individu sahaja. Oleh itu, kami merasa kami perlu fokuskan kepada pelajar ini cara memperkasakan pembelajaran di atas talian dalam melaksanakan projek akhir WK secara maya. Objektif kajian kami ini terbahagi pada 2, iaitu umum, memberdayakan kemampuan pelajar untuk mempelbagaikan hasil projek akhir secara atas talian. Objek khusus kami pertama adalah pelajar dapat memahami itu apa projek akhir secara maya. Pelajar dapat merancang penggunaan aplikasi dalam digital untuk menghasilkan projek akhir secara maya. Pelajar dapat melaksanakan projek akhir secara maya melalui kaedah SLOP, iaitu Share, Learn and Organize a Program, di mana kami menggunakan model kanji tindakan Kemis Ahmad Tiger, tinjauan awal, merancang tindakan, melaksanakan tindakan dan mereflek. Di mana untuk pengumpulan data, kami menggunakan tinjauan awal daripada refleksi laporan maklum balas projek akhir senam di rumah challenge semester 1, di mana selepas hasil refleksi itu, tinjauan itu, kami mula merancang tindakan. Rancangan tindakan ini terbagi pada 2, iaitu daripada pesyarah dan juga pelajar. Daripada pesyarah memulakan perkongsian video TikTok melalui Google Classroom dan Telegram, cara untuk melaksanakan video, dan Learn, pelajar untuk belajar dengan membuat sendiri tugasan video kreatif individu, iaitu rutin petang di KMKT dan menyertai pertandingan virtual orang train. Melalui pemerhatian ini adalah fasa melaksanakan tindakan dan memerhati, di mana kami melihat pemerhatian melalui maklum balas perjalanan projek akhir di atas talian melalui Google Classroom dan Telegram. Dan hasil dapatan kami dapati, pelajar dapat organize
program iaitu terhasillah Stay Fit with Us melalui platform Instagram Video Kreatif, Plato Tournament melalui apps Plato, Mobile Legend melalui apps Mobile Legend dan Virtual Run melalui apps platform Strava apps. Berikut merupakan hasil dapatan yang telah diberikan oleh setiap pelajar yang kita sasarkan, iaitu pelajar kumpulan pertama menggunakan platform pertandingan Mobile Legend dan setiap malam balas diautorisasi melalui Google Classroom dan program pendaftaran melalui Google Form. Kelas kedua menggunakan medium pertandingan untuk Plato S. Kelas ketiga menggunakan medium pertandingan menggunakan Strava Ads dan kelas keempat menggunakan platform pertandingan melalui Instagram. Dan setiap program pemakahan melalui Google Sheet. Iaitu ini kita boleh lihat. So refleksi kesimpulan kami dapati kaedah SLOP yang kami sarankan itu telah mendapat memberi kefahaman, peningkatan dan kefahaman mereka untuk mempelbagaikan aplikasi yang boleh digunakan bagi menjayakan projek akhir, membawa perbuatan markas 100% dalam penilaian berterusan. Pelajar dilihat lebih kreatif, bekerjasama dan berfikiran kreatif. Ini kita dapat menyatakan pelajar tidak terhalang oleh sesuatu perkara jika untuk melakukan hasil yang terbaik. Itu saja pada kuliah kali. Sekian, terima kasih. Kita teruskan pula dengan pembentangan berikutnya iaitu Revisiting the WE023 Listening Component, Approaches and Challenge Serka Pandemic oleh pembentangnya Encik Muhammad Syamil Azhan bin Encik Ibrahim dari Unit Bahasa Inggeris. You gotta keep them separated. When COVID-19 hit the world, nothing is spared. Our way of doing things turns 180. So does our classrooms. We innovate, we create, we discover. So you would like to share to the world the little things that we did with our classroom. Now, let us explain what we did last summer. We found out later last year, towards the end of semester 1, that it was quite difficult to teach listening without having the students attending classes physically. So for semester 2, we came up with ways to do it online. Of course, we had problems at first. It looked pretty easy, but when you go to ground zero, reality creeps in. Among the problems we faced were, first, the material used for listening are really outdated. Not many fall into the context of the pandemic era. We really had to develop new materials from scratch. Computer apps, programs, formats sometimes don't mix with each other. It's like you go back to doing practical training. The suitable word is learn on the go. Third, internet connection do not depend on how much you pay per month, but more to where you are. I mean location. So students and lecturers struggle to complete an otherwise simple online worksheet. After a few trial and errors, we came up with one standard format. We call it hybrid comprehension. Well, we designed this particular worksheet to be fully online, with the listening component at its core. From listening, it expands into other skills like reading, writing, and speaking. And it worked like wonders. How do we know it works? Simple. We compare continuous assessment results from the first semester to the second semester, focusing on the listening component. Really, we see improvement in the marks scored for the listening component. We open one of the worksheets to be shared to other lecturers. Voluntarily, it received another 796 responses
adding up to the 102 responses we got from the research. Well, that is what we do in this action research. We acted. Now, we have a little something that we can be used over and over again. Most importantly, we can share it with the rest of the world, especially if the pandemic persists. Always be positive for growth and learning. We are in this together. You gotta keep them separated. Pembentangan berikutnya pula adalah SES Students Perceptions of Online Learning oleh pembentang Puan Juwati binti Abdul Ghaffar dari Unit Bahasa Inggeris. On behalf of my team, I, Juwati binti Abdul Ghaffar, today's presenter, am representing English Language Unit of Kelantan Matriculation College. This video is prepared for this year's research convention. The title of our research is Sistem 4 Semester Students' Perceptions of Online Learning. The issue is regarding the problems faced by SES students when they had to resort to online learning and how do they respond to it. There are three objectives of this research. Number one is to investigate SES students' perceptions of online classes on accessibility of internet connection and materials and assignments delivery. Number two, online platforms they most used and preferred. And number three, mode of teaching and learning opted by them. The respondents were 110 SES students of Semester 2, Session 2020-2021. Types of research is online survey using Google Form. There are 18 questions in the questionnaire, a combination of close-ended questions which were designed in Likert scale for rating statements and open-ended questions where students had to respond in about 20 words. The finding shows that the online classes conducted in Kelantan Matriculation College were successful in terms of handling out of materials and assignment and the use of effective e-learning platforms, but not quite successful in terms of accessibility. The most used and preferred online platform is Google Meet, and the mode of teaching and learning opted by them is hybrid. As a conclusion, even though successful implementation of online learning into the curriculum requires a well-thought-out strategy and active approach, having good internet coverage, signal and data are also mandatory to ensure students achieve maximum output from the teaching and learning session. That's all from our group. Thank you. Pembentangan berikutnya dengan tajuk Engaging Students in Improving Speaking and Reading Skills via Readers Theatre Activity Drama dengan pembentangnya Puan Rosfariza binti Rosli dari Unit Bahasa Inggeris. Hi everyone, my name is Madam Rosfariza binti Rosli. I will be representing my team, Madam Faizah binti Ahmad Ramli, Ms. Hidayah binti Harun and also Sir Aswa Haika bin Esther. So our focus for our new research this time is on engaging students to help them to improve their speaking and reading skills via Readers Theatre Activity. The reason why we choose this activity is to help the students who have problems with pronunciation, enunciation and also unable to comprehend the English reading text that they have read. Therefore, for this method, we have chose 25 account students from 3 different classes to be our subject. subject for our research.
Engaging students in improving speaking and reading skills via readers theatre activity based on previous lesson indicators, which we have checked their GCE results, their speaking task SEM1, and also their class participation. Part of the activities that we've done in the class, it seems that most of the account students, the chosen classes, have lack of participation, have problems in pronunciation, enunciation, and most of them also have reserve mode, meaning that they refuse to give cooperation. They are more silent in the class, and some of them also have problem in to understand the reading text that we give, especially the longer text. Therefore, in order to help them, we have introduced this activity in the classroom, which is we give them the text, the dialogue, for them to read, and then for them to add out the line, okay, and speak up the line, the dialogue, okay, with the group members. Okay, the methods that we use to identify to get the data is based on classroom observation, informal interview with the students, and also set of questionnaire. Based on the study that we carried out with these 3 classes, it was found that majority of the respondents agreed that drama and readers theatre have benefited them. These activities also have helped them to improve their speaking and reading. They are more confident to speak in front of others, and they feel better and more motivated to speak English in and outside of the classroom with their peers, which we researchers found it very meaningful, and we are glad to hear that our students had benefit a lot from these activities that we've carried out. And for the last part, we would like to suggest for the future researchers to use the same topic in order to help the students to improve. This time it's not only for speaking and reading, but as overall learning English in the classroom. That's all from me. Thank you. Pembentangan berikutnya dari unit Bahasa Inggeris, pembentang Cik Chuan Ling Hee dengan tajuknya Think Inside the Box Technique in Writing Expository Essay for Sistem 4 Semester SESDE 013. Good day all. Our research title, Think Inside the Box Technique in Writing Expository Essay for System 4 Semester DE 013. Our group members are me, Chuan, Rozana Mastura, Syam Raihan, and Noor Ibtizam. The aim of this study is to guide the students on how to use scaffolding approach by implementing Think Inside the Box TITB technique before writing a complete expository essay via Google Classroom, GC. As we found out, our problem statements are: students were able to find the relevant main ideas but unable to organize them. Students have been facing difficulties in producing quality essays for their assignments. The objectives of our research are: first, to investigate the best technique in helping students to write an expository essay in a more organized way. Second, to guide the students on how to use scaffolding approach by implementing TITB before writing a complete expository essay via GC. To carry out our research, we chose 13 students of D1T20 to be our respondents. Chronology of TITB are: Step 1, student were asked to write an essay without using TITB. Step 2, lecturer graded the pre-essay. Step 3, lecturer used TITB technique to help students to write better. Step 4, lecturer used GC to execute the lesson using TITB. Step 5, lecturer explained on how to use TITB in writing via GC. Step 6, students were asked to write another essay using TITB. And Step 7, lecturer graded the post-essay. This is a sample of a TITB worksheet. Before implementing the TITB, the results showed that the majority of respondents scored 16 out of 25% and below in pre-test, as they did not have prior knowledge on how to organize their thoughts and ideas in a more effective way.
Of the total of 13 students, 8 students scored 15% and 5 students scored 16%. After the introduction of TITB, their essays improved in terms of presentation and task fulfillment. Their continuous assessment scores improved, and all of them managed to score 20%, and the highest was 23%. Based on the data collected before and after implementing scaffolding in TITB technique in teaching writing, it showed that the technique was suitable in enhancing the students' understanding in producing better quality essays. As GC was used as the sharing platform, lecturers and students alike were able to refer to the previous attempted tasks, and students could make improvement based on the comments given by the lecturer. That's all. Thank you from us. Pembentang berikutnya adalah Puan Sri Rafidayu binti Muhammad Ani dari Unit Pendidikan Islam dan Moral dengan tajuk kajian meningkatkan kemahiran penulisan rujukan bahan tugasan kursus mengikut format APA melalui pembelajaran secara digital. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil dan juga tajuk kajian tindakan bagi Unit Pendidikan Islam dan Moral. Dan tajuk untuk kajian kumpulan kami adalah meningkatkan kemahiran penulisan rujukan bahan tugasan kursus mengikut format APA melalui pembelajaran secara digital. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Sri Rafidayu binti Muhammad Ani, Khairul Azwar bin Muhammad Noor, Wan Naimah binti Wan Muhammad dan Sayudi bin Ibrahim. Baik, seterusnya pengenalan bagi tajuk kajian kami. Kursus pendidikan Islam ini sebenarnya merupakan kursus wajib bagi semua pelajar program matrikulasi KPM. Pertaksiran forum dilaksanakan bagi pelajar-pelajar yang mengambil kursus ini. Tugasan pelajar diwajibkan untuk membuat kerangka tugasan forum. Kandungan kerangka tugasan mestilah memasukkan nama rujukan bahan forum berdasarkan format APA. Okey, apa dia format APA? Format APA ini adalah American Psychological Association. Dan untuk pengetahuan semua, format APA ini adalah format standard bagi penulisan rujukan di seluruh institusi pendidikan di seluruh dunia. Baik. Jadi apa yang kami dapati sehingga kami membuat kajian tentang tajuk ini? Yang pertama sekali, kami mendapati bahawa pelajar sering melakukan kesilapan dalam menulis nama rujukan bahan forum berdasarkan format APA. Kemudian penerangan di dalam kelas dan bahan rujukan format APA secara soft copy kurang diberikan perhatian oleh pelajar. Dan sebenarnya format APA ini sangat penting, penulisan format APA ini, kerana perkara ini ataupun kemahiran menulis rujukan ini sebenarnya dia adalah satu ilmu yang akan dibawa sehingga mereka memasuki alam universiti nanti. Baiklah, okay, fokus kepada kajian, kita melihat pelajar kurang jelas ataupun tidak fokus pada penerangan guru di dalam kelas serta mungkin mereka tidak mahu bertanya, ya, dan bila kita melihat sikap mereka yang sambil lewa, ya, terhadap pelaksanaan tugasan mengikut piawaian yang dikendaki. Dan apabila kita melihat kepada ini, maka tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mencari jalan penyelesaian yang lebih baik dalam mengatasi masalah pelajar yang kurang menguasai cara penulisan rujukan mengikut format APA dan bersikap sambil lewa dalam menghasilkan bahan tugasan kursus. Baiklah. Jadi, objektif untuk kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam menulis bahan kursus berdasarkan format APA iaitu American Psychological Association, dan kajian ini berasaskan kepada analisis bahan daripada 3 kumpulan forum pelajar, ya, yang berjumlah seramai 12 orang dari kelas S1 AT1 bagi kursus pendidikan Islam. Baiklah. Jadi, bagaimanakah kami melakukan kajian ini? Yang pertama sekali, kami melihat kepada tinjauan masalah seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ini, dan hasil daripada tinjauan tersebut, kami telah melakukan analisis, ya, melalui kerangka tugasan yang dihantar secara draft dahulu, dan kami melihat bahawa terdapat kelemahan, ya, terhadap penguasaan format APA, dan juga kami melakukan temubual terhadap pelajar, ya, bagaimana mereka melakukan penulisan terhadap format APA. Kemudian yang ketiga,
kami melakukan perancangan dan pelaksanaan tindakan. Ya, bagaimana tindakan yang kami lakukan? Yang pertama adalah penyediaan bahan pembelajaran secara digital. Ini adalah fokus utama kami, yang mana bahan yang disediakan adalah merupakan daripada platform Delima yang telah disediakan oleh pihak KPM, yang mana seluruh pensyarah matrikulasi di seluruh Malaysia menggunakan akaun Delima, ya, serta YouTube dan juga menu reference daripada Microsoft Word 365. Ya, dan daripada itu kami telah melakukan satu perubahan kepada pelajar, yang mana mereka menggunakan 3 platform ini untuk mereka meningkatkan penguasaan mereka terhadap penulisan format APA. Dan yang kedua, konsultasi secara bersemuka. Mengapa kami melakukan konsultasi secara bersemuka? Kerana kita tetap perlu untuk menjadi facilitator kepada pelajar untuk membimbing mereka. Terusnya, kita melihat kepada pemerhatian, ya, daripada apa yang telah kami lakukan, 2 tindakan yang kami telah lakukan tadi, ya, kami melihat pula selepas itu apa yang telah dicapai oleh pelajar. Okey, sangat mengejutkan, ya, apabila kami melihat hasil tugasan kumpulan forum pelajar bertambah baik dan mereka telah dapat menulis format APA dengan tepat sekali. Maka 2 cara yang kami gunakan tadi ternyata berkesan, yang mana apabila kami dapati 80% pelajar telah bersetuju bahawa pembelajaran secara digital ini telah memudahkan tugasan mereka. Refleksi dan kesimpulan, pembelajaran yang menggunakan bahan digital sebenarnya dilihat satu alternatif yang sangat baik dan membantu dalam pembelajaran yang berkesan, namun tetap memerlukan bimbingan pensyarah. Kerana itulah kami melakukan 2 strategi tadi. Ya, dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya program yang ataupun kajian telah kami lakukan ini kami telah kongsikan dengan unit-unit lain di kolej ini, dan juga kami telah kongsikan dengan unit pendidikan Islam di seluruh kolej matrikulasi yang lain. Ya, dan kami melihat bahawa format kajian ini sangat membantu pelajar untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam penulisan format APA bagi penulisan ilmiah. Ya, kita doakan semoga pelajar kita menjadi cendekiawan dan ilmuwan pada satu hari nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Kita akan teruskan dengan pembentangan berikutnya, iaitu penggunaan Google Classroom sebagai kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan bagi topik akidah di Kolej Matrikulasi Kelantan oleh pembentang Encik Wan Muhammad Izni bin Wan Ala alias Wan Muhammad dari Unit Pendidikan Islam dan Moral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsi satu kajian tindakan yang telah kami hasilkan, iaitu kajian tindakan yang bertajuk penggunaan Google Classroom sebagai kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan bagi topik akidah di Kolej Matrikulasi Kelantan. Sebagai pengenalannya, kumpulan kami ini terdiri daripada 4 orang pensyarah, iaitu yang pertama Ustaz Raja Azhar bin Raja Ismail dari Unit Pendidikan Islam, Encik Ismail bin Yaakob dari Unit Fizik, Ustaz Wan Muhammad Izni bin Wan Abdullah dari Unit Pendidikan Islam, dan Ustaz Muhammad Amiruddin bin Muhammad Zain dari Unit Pendidikan Islam. Seleksi kajian tindakan kami ini ianya adalah bertitik tolak daripada apa yang kami lihat topik akidah dalam silibus pendidikan Islam WI 001. Secara keseluruhannya adalah merupakan pembelajaran secara teori, dan ini menjadikan pelajar kurang berminat untuk mengikuti sesi pembelajaran di dalam kelas. Dan kami telah merangka satu kajian tindakan bagaimanakah untuk mengatasi masalah yang timbul. Objektif kami pecahkan pada 2. Objektif umum iaitu meningkatkan minat dan kefahaman pelajar dalam mengikuti kelas pendidikan Islam di Kolej Matrikulasi, dan yang keduanya ialah objektif khusus bahkan pada 2, iaitu yang pertama untuk mengukur keberkesanan kaedah Google Classroom atas pelajar-pelajar yang mengambil kursus pendidikan Islam bagi menyelesaikan masalah dalam memahami kandungan akidah. Yang keduanya adalah untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan prestasi pelajar dalam memahami topik akidah di antara kaedah pengajaran sedia ada dengan kaedah berasaskan Google Classroom. Untuk pelaksanaan kajian
pecahkan pada 3, iaitu yang pertama pengumpulan data awal atau sebelum. Kami telah memilih satu kelas yang mengandungi 12 orang pelajar dan kami telah mengadakan ujian pra selepas tamatnya sesi PMP di dalam kelas. Data kami telah rekodkan, data markah yang diorang pelajar kami rekodkan. Yang kedua ialah dari sudut tindakan atau aktiviti PMP. Pensyarah telah mewujudkan satu ruang Google Classroom di mana di dalamnya telah dimuatkan bahan-bahan pembelajaran. Link Google Classroom itu telah dikongsikan dengan pelajar dan pelajar boleh akses pada bila-bila masa untuk melihat bahan-bahan tersebut. Okey, yang ketiga ialah pemerhatian atau pengumpulan data selepas data akhir dan juga analisis data. Okey, selepas selesai tindakan kedua, kami telah mengadakan ujian pasca yang mana telah dibuat ujian kepada pelajar-pelajar tersebut dan kami telah buat analisis data ujian pra dan juga ujian pasca dan kita boleh lihatlah berdasarkan hasil kajian. Okey, jadual kita boleh lihat macam mana skor markah yang diperolehi oleh pelajar-pelajar seramai 12 orang tersebut. Okey, ujian pra dan juga ujian pasca. Dan kita boleh melihat dari sudut graf macam mana adanya lonjakan atau peningkatan prestasi pelajar sebelum dan selepas. Okey, dan secara kesimpulannya, kajian ini menunjukkan pembelajaran Google Classroom menunjukkan peningkatan kefahaman pelajar dan dalam masa yang sama kita tak menafikan wujudnya kelemahan-kelemahan, tapi ini boleh dibuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Jadi itu sahaja daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pembentangan berikutnya oleh Puan Nik Asniah binti Nik Abdullah dari Unit Pengajian Am Matrikulasi dengan tajuk kajian penggunaan medium digital dalam penghasilan video resume, Vizume bagi kursus pengajian Am Matrikulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nik Asniah binti Nik Abdullah dari Unit Pengajian Matrikulasi akan membentangkan satu kertas kaji R&D yang bertajuk penggunaan medium digital dalam menghasilkan video resume bagi kursus pengajian matrikulasi Kolej Matrikulasi Kelantan. Okey, kajian ini dilaksanakan adalah untuk melihat penggunaan medium digital dalam kalangan pelajar yang mengambil kursus pengajian matrikulasi. Okey, kajian ini dilaksanakan adalah untuk memastikan kami turut memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka medium-medium digital yang ada dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Okey, untuk penggunaan medium digital, saya kelaskan kepada 3 jenis medium digital. Iaitu yang pertama adalah alatan digital yang digunakan. Okey, yang kedua ialah penggunaan internet web 2.0 dan ketiga ialah penggunaan software editing video dan yang keempat adalah saya juga melihat bagaimana medium-medium digital ini dapat membantu pelajar dalam menyiapkan resume ini. Okey, dari segi pemilihan sampel, saya menggunakan 80 orang responden yang terdiri daripada pelajar di bawah pengelolaan saya dan juga merupakan pelajar semester 1 sesi 2020-2021. Okey, dari segi pengumpulan data, saya menyediakan borang soal selidik yang berkaitan dengan 3 komponen medium digital tersebut dan bagaimana medium digital tersebut membantu pelajar menyiapkan resume. Saya menggunakan dalam Google Form. Okey, saya memberikan link kepada pelajar untuk menjawab soal CD ini dan pelajar diberi masa dan pelajar juga boleh menjawab lebih daripada satu jawapan. Okey, dari segi penganalisaan data, saya menggunakan data atau pendapatan daripada Google Form tersebut dan dapatan diperolehi melalui
dalam bentuk dalam bentuk graf. Okey, ini menyenangkan saya sebagai pengkaji untuk melihat dapatan yang diperolehi. Okey, dapatan kajian yang diperolehi jelas sekali menunjukkan terdapatnya medium-medium digital yang ingin dilihat itu telah digunakan oleh pelajar. Okey, dapatan alatan digital yang popular digunakan oleh pelajar seperti smartphone dan laptop. Internet web 2.0 yang popular digunakan adalah YouTube dan Google, manakala software editing video yang popular digunakan adalah Power Director dan InShot. Manakala kepentingan media digital ini dapat pelajar dapat mengetahui ataupun dapat melihat format sebenar untuk menghasilkan video resume serta dapat berkongsi maklumat dengan kawan-kawan. Okey, secara kesimpulannya di sini pengkaji memang jelas dapat membuktikan bahawa tugasan ini dapat membantu pelajar meneroka dan menggunakan media digital. Okey, namun beberapa penambahbaikan harus dilakukan oleh pihak kolej, utamanya menyediakan kemudahan yang lebih efektif kepada pelajar seperti kemudahan alatan teknologi dan rangkaian internet yang baik. Pensyarah juga perlu melihat kebolehan dan kemampuan pelajar agar mereka yang kurang mampu dari segi ilmu dan kewangan tidak ketinggalan dalam penggunaan media digital ini. Kursus atau bengkel boleh dilaksanakan kepada pelajar untuk berkongsi ilmu dalam menggunakan media digital yang berada di negara kita. Okey, saya itu saja kajian saya berkenaan dengan penggunaan media digital dalam menghasilkan video resume. Itu saja. Sekian, terima kasih.